tahulah, aku tanya yang hampa jawab sudah. Tajuk dia kunci menjemput rezeki, hilang karat, timbul berkat. Tajuk Untuk membicarakan tajuk ini, kita tampilkan dua panel kita. Sebelah saya ni tuan-tuan dah terkenal dengan program Da'i. Komennya yang pedas, berkelahi dengan Datuk Kazim. Betul ke berkelahi? Hampa berlakon ni bah. Berkelahi dengan Datuk Kazim tuan-tuan. Alhamdulillah. Viral dalam Facebook. Kita tampilkan orang yang hebat. Ustaz Haryanto Riza Rockman. Bukan Lokman, Rockman. Memang Jawa betul tuan-tuan. Cara dia cakap sebiji macam Datuk Ismail Kamus. Jadi kita bagi nama dia Haryanto Kamus yang kedua. Sebab adik-beradik Ismail Kamus tuan-tuan. Alhamdulillah, selamat datang Ustaz ke program yang dianjurkan oleh Butik Farida Wacana Ceria. Sebelah kiri saya, tidak lain tidak bukan, selalu forum dengan saya. 2 hari lepas, 3 hari bersama dengan dia di Putrajaya. Bukan saja Putrajaya, di Ampang, di Kajang. Esok pula saya pagi di Abdullah Fahim, malam di Perlis dengan Dr. Mia. Alhamdulillah tuan-tuan, nama dia Dr. Muhammad lupa dah pun. Dr. Muhammad Izhar Arif. Lupa tuan-tuan. Dah lama sangat forum aku pun lupa. Dia nak tumbuk aku. Tabah. Selagi aku kubuh menerajang dia tuan-tuan. Tuan-tuan, kami dah biasa dah tuan-tuan dalam forum ini membicarakan tajuk ini. Saya tak mau panjang-panjang. Saya nak bagi kepada Ustaz Haryanto lah. Ustaz, rumah kita ada kunci. Pintu ada kunci. Pergi mana apa ada kunci. Kan? Mesti ada kunci. Motor ada kunci. Kereta ada kunci. Tiba-tiba kita nak membicarakan kunci rezeki. Bukan senang. Kunci rezeki ni, kalau orang utara kata menatang apa? Kunci rezeki. Kunci rezeki tu menatang apa? Jawab! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Dihormati sahabat ahli panel saya, Ustaz Zarif dan ahli panel merangkap moderator. Saya pun tak tahu macam mana boleh lantik orang ni jadi moderator semua, tak faham betul. Dihormati saya pun tak tahu nak sebut Kak Lang, Kak Long apa semua tadi. Dia mentang-mentang dia duduk Sungai Petani, dia sebut semua tuan. Kita tak tahu, tapi semua sekali lah no. Orang-orang kuat Farida ni dan juga penganjur yang berbesar hati pada malam ini. Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan muslimin dan muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT pada malam yang berbahagia ini terdapat sama-sama berimpun di dataran di hadapan kedai ini. Memang seperti mana disebut Ustaz Abdullah Khairi tadi, ramai orang sungguh malam ni. Saya ingat kalau kita hitung Ustaz 15,000 dah ni. Ada, termasuk yang lalu lalang tu. Kita kira semua lah, insyaAllah. Apa pun tuan-tuan, alhamdulillah. Saya rasa kalaulah suasana yang begini ni dapat kita adakan selalu,
Alangkah beruntungnya kita. Kerana kita ada masyarakat yang hidup dalam keadaan sentiasa dibimbing, dipayungi oleh agama itu sendiri. Jarang kita nak dapat keadaan begini. Tapi malam ni kita duduk di atas jalan. Saya teringat dah minggu sudah saya berceramah di Manjung. Pun begini keadaannya, duduk di atas pentas begini. Tapi duduk, yang lain semua duduk di atas tam macam inilah. Cuma di ujung daripada forum tu baru saya perasan bahawa ceramah tu di sebelah sana. Tuan-tuan, bukan di sini. Yang ini tepi jalan. Di Manjung tu di tengah jalan rupanya. Padahal saya perasan tengah-tengah daripada pentas ada border. Saya pun tak faham kenapa ada border tengah jalan macam ni. Rupanya kami berada betul-betul atas jalan. Jadi sebagaimana Ustaz Abdul Khairi sebut, saya nak tambah sikit. Kalau boleh 6 bulan akan datang buat lagi tengah jalan pula. Baru canggih. Jadi tutup semua jalan-jalan, orang tak boleh jalan pasal forum. Macam ada harapan. Kalau beranilah. Tuan-tuan, sebab itu saya ingatlah, yang ini penting tuan-tuan, orang kita kena ada dalam Islam ni orang-orang yang kaya. Orang kaya ni penting. Sebab itu umat ni dia jadi hebat. Islam dia jadi hebat bila ada semua kelompok yang sama-sama mainkan peranan. Saya suka prinsip 5 jari ni. Tadi Dr. Zarif dia nak tumbuk Ustaz Abdul Khairi. Kadang-kadang kita ni kena sedar diri. Penumbuk kita tak besar mana. Dia tak tahu Ustaz Abdul Khairi punya penumbuk double penumbuk dia. Tu tengok. Cincin pun besar tuan. Tapi penakut. Tuan-tuan, saya suka konsep 5 jari ni. Ini mesti dipraktis dalam masyarakat. Ni. Tuan-tuan tengok. 5 jari ni kalau tumbuk orang. Tak payah fokus saya punya penumbuk sangat bang. Ngeri pula tengoknya. Ini kalau tumbuk orang, ialah saya ingat kurang-kurang lebam mau. 5 jari ni buat apa saja hebat. 5 jari ni. Tapi kalaulah 5 jari ni dia dipisah-pisahkan, dia tak jadi apa. Dia tak jadi. Tak payah banyak lah Dengan 5 jari ni kalau makan, cuba tuan-tuan tengok kita makan. 5 jari ni kalau makan, memang jawapannya licin. Tapi kalau tuan-tuan makan 1 jari, cuba tuan-tuan, cuba. Tapi jangan sekarang, nanti balik. Cuba makan 1 jari. 1, saya ingat besok pagi subuh baru habis tu. Makan. Kau tak habis lagi makan? 1 jari kata dia. Ada lagi 2 periuk lagi nasi memang tak habis lagi. Pasal apa? 1 jari lambat. Kalau 2 jari pun cukup lambat. Tapi kalau 5 jari, dia hebat. Sebab itu 5 jari ni kalau ada dalam masyarakat, bagus, tip top. Tuan-tuan tengok, ni. Yang ini penting ni. Yang ini isyarat jadi saja. Macam mana kita? Jadi. Ini pemimpin. Kalau ini bagus, okey. Masuklah tuan-tuan, apa saja pimpinan setempat, peringkat kampung, bandar, taman dan sebagainya. Pemimpin, bahkan pemimpin dalam keluarga ni. Itu penting. Yang ini. Ni jari yang paling besar ni, ibu jari. Ini pemimpin. Yang ini apa? Yang ini tukang tunjuk. Saya nak jalan ke Sungai Petani mana? Terus ke sana, masuk kanan, terus ke kiri. Tukang tunjuk. Ni biasa orang guna untuk tunjuk. Jarang orang tunjuk pakai ni. Saya nak ke Sungai Petani, ke kanan, kiri. Yang nak ditunjuk pun mabuk tuan, tengok apa hal orang ni. Besok orang tunjuk pakai ni. Ni kuasa tunjuk. Yang ni siapa? Yang ni orang kaya. Sebab itu penting orang kaya ni. Sebab itu orang kaya, dia tak boleh dipisahkan dalam dakwah ni, dalam agama. Kita tak, kadang-kadang suka konfrontasi dengan orang kaya.
Zaman Nabi, sahabat ramai yang kaya. Semuanya Nabi letakkan di saf-saf hadapan. Kenapa? Ini penting. Sebab orang kaya ni pakai tunjuk tuan-tuan. Tadi panggil apa? Powder, malang, apa kena mau? Maklong, kalang. Kalang, kita rasa kemah ni kemah melengkung lah. Jalan lah, kata dia. Tu, dia tunjuk lah. Jalan. Tu, mikrofon. Jalan. Hang sign check. Hang sign. Tu. Yang main-main ni, dia punya power. Sebab itu penting orang kaya tuan-tuan dalam kehidupan masyarakat Islam. Hak ni yang ni tengah. Saya kena tunjuk dua-dua. Tunjuk satu, sekali mencarut. Ni. Yang tengah-tengah ni tuan-tuan. Ni. Hak ni penting. Ni siapa ni? Ni ulama, orang alim. Yang ini nak memimpin masyarakat. Kerana dia sifat dia luar, dia ke kanan tidak, ke kiri tidak, dia tengah-tengah. Cuba tengok masing-masing punya jari tengah tu. Jangan confident sangat kak, tengok dulu. Takut-takut dah kona. Ni, sentiasa duduk di tengah, jarang bertukar tempat, bahkan tak pernah pun duduk di situ. Yang ni siapa ni? Ulama. Imam, orang alim, orang yang dirujuk, ni semua. Ni mesti ada dalam masyarakat. Kalau orang kaya saja, Jahannam. Betul, Alhamdulillah. Sebelah khairi, bagus dia. Dia pandai. Gunakan orang yang mampu untuk keluarkan harta dia untuk buat program macam ni. Tuan-tuan dapat manfaat hasil daripada dia. Tapi pimpinan tu, bimbingan tu penting. Tapi dia pandai. Dia tahu mana orang kaya, lain macam ni. Tuan-tuan, ini penting. Sebab itu dia kena, dia bimbing. Yang ini tempat letak cincin. Biasa orang kalau kahwin cincin sarung di sini, ni jari manis dipanggil. Ni. Yang ini ni tuan-tuan, orang muda. Tengok malam ni, berapa ramai orang muda. Sebab itu dalam masyarakat ni tak boleh tinggal. Saya malam ni dibagi tahu, dapat SMS pakaian santai. Saya pakai santai lah tuan-tuan. Sekali dua orang ni pakai lebay, tak guna betul. Takkan saya nak pergi balik KL pula, pergi ambil lebay dulu. Dia pandai, dia bagi tahu santai saja. Kita pun santai lah. Sekali dia pula datang macam ni. Memang betul-betul. Saya kalau tahu tadi saya balik Ustaz, pergi ambil kepiah. Nanti saya main semula. Tuan-tuan, ni orang muda penting. Sebab tu orang muda ni kita kena sesuaikan. Program-program kita sesuaikan dengan dia orang. Orang muda kita jangan kesampingkan. Sebab dia penting. Orang muda ni lah, besok masa yang mendatang, kita memerlukan mereka. Tapi setengah-setengah orang dia suka tinggalkan orang muda. Dia rugi. Kerana orang muda yang melengkapkan kekuatan ni. Dan ni yang terakhir. Ni jari ni memang kecil lah. Tapi ni paling penting oh. Korek hidung. Hang pakai apa? Pakai ni ya? Boleh. Tu je. Korek telinga. Jarang pakai ibu jari. Tuan-tuan. Kalau korek telinga pakai ibu jari, gengendang keluar. Jangan main-main. Ni walaupun kecil, tapi manfaat banyak. Ini siapa ni? Siapa kak? Orang perempuan. Memang kecil. Kalau nak banding dengan yang ini, jangan main-main. Tapi yang ini yang besar ni, kalau kena dengan yang ini, tewas. Tengok, di pejabat, baik encik. InsyaAllah encik, saya siapkan segera encik. Tuan, saya tuan. Balik ke rumah, tak ada harapan. Ni kecil ni. Hebat. Walaupun kecil, dia lagi berkuasa. Sebab itu dalam kehidupan kita bermasyarakat, ni 5 penting. Termasuklah orang kaya. Sebab itu, dalam konteks kehidupan kita, Islam tidak pernah menolak kehidupan yang sifatnya material. Yang Islam tolak ialah orang yang berpikiran materialistik. Saya ulang balik. Takut tuan-tuan confuse. Islam tidak pernah menolak kehidupan yang sifatnya materialis. Tak. Duit itu sifatnya material bang. Kita bekerja perlu duit. Orang yang bekerja ujung bulan dapat gaji. Cuba kalau tuan-tuan bekerja, habis ujung bulan, kata
tuan punya kedai. Baik, terima kasih. Semoga Allah melipat gandakan pahala anda untuk bulan ni. InsyaAllah nanti ambillah pahalanya di akhirat besok. Agak-agak minggu depan kerja lagi tak? Oh bang, agak-agak datang lagi. Tak ada harapan ni, gila punya tuan kedai. Mana saya punya gaji encik? Semoga Allah memberikan pahala untuk engkau, kata dia. Baiklah, besok saya bawa minyak api, saya bakar je kedai ni. Tak, kehidupan kita perlu kepada material ni. Tetapi yang jadi masalah, kalau kita bersifat berpikiran materialis. Semua perkara kita melihat kepada unsur material semata-mata tanpa kita melihat kepada unsur di sebaliknya. Yang ini yang kita bincang, tuan-tuan. Tu, yang kat belakang tu. Dia tak tunjuk pula belakang. Mana tajuk tu? Tu. Yang hari ni orang banyak hidup dengan material, dia lupa tentang yang di sebalik material tu. Yang namanya keberkatan. Sebab itu mengumpul material bukan suatu yang asing. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa bahagianmu di akhirat daripada apa yang Allah anugerahkan di dunia. Tetapi jangan lupa tentang kehidupan duniamu. Baik itu kalau orang kata kehidupan dunia ni suatu yang tercela, salah. Yang tercela bila mana orang memperhambakan diri untuk dunia. Kehidupan dunia bukan suatu yang tercela. Bahkan Allah suruh kita supaya mencari bahagian dunia kita, tetapi pada masa yang sama jangan tinggalkan daripada bahagian dunia itu ada bahagian untuk akhiratmu. Sebab itu saya nak sebutkan, tuan-tuan, peringkat awal ni mukadimah baru. Kehidupan material dalam kehidupan umat Islam itu bukan suatu yang asing. Sebab itu ada zakat, ada sedekah, yang namanya impak harta, ada yang namanya membantu orang-orang miskin. Yang ini seluruhnya kita panggil kehidupan material. Tak jadi kalau sekadar tuan-tuan pergi jumpa orang miskin, saya doakan makcik mudah-mudahan adalah nanti yang beri beras. Kalau itu saja kita datang untuk jumpa dengan orang miskin, dia kata lain kali awak tak payah datang lah, semak aja. Dia tak jadi. Sebab itu penting, material penting. Tetapi apabila memperhambakan diri untuk dunia, yang itu problem. Sebab itu bila kita cerita tentang kehidupan material, di sebalik daripada itu yang namanya keberkatan, hak tu yang paling penting. Yang ini yang kita nak bincang. Bagaimana kita nak dapatkan keberkatan di sebalik daripada usaha untuk mendapatkan material yang ada dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saya teringat bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah sebut satu gambaran yang cukup bermakna, meaningful. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk suatu kampung itu beriman, kalaulah penduduk suatu taman itu beriman, kalaulah penduduk suatu negara itu beriman, kalaulah orang-orang dalam keluarga itu beriman, kalaulah orang yang dalam kedai itu beriman, dalam kilang itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Ini Allah janjikan. Makna kita nak faham begini, kita dalam kehidupan, kita nak mencari rezeki. Tapi pada masa yang sama, bukan sekadar rezeki itu, ialah keberkatan di sebalik rezeki. Sebab itu hari ini, orang tidak melihat kepada soal barakah. Yang orang melihat ialah soal banyaknya yang kita dapat. Dia terbalik. Orang dulu-dulu tidak. Dia melihat kepada keberkatan, kemudian baru melihat kepada banyak. Tengok Nabi SAW, orang berikan baginda seekor kambing. Bukan kambing itu yang dikira, tetapi dimanfaatkan daripada kambing itu. Nampak?
Kenapa? Kerana keberkatan daripada rezeki yang didapati tadi. Itu maksud dia. Yang ni yang kita nak dalam kehidupan. Tapi banyak orang tidak mencari soal keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, saya melihat begini. Kalau keberkatan hilang dalam kehidupan kita, kita akan lihat hasil daripada hilangnya keberkatan tadi, perkara yang akan mendatangkan kegelisahan, yang bersifat musibah, yang bersifat, apa lagi nak panggil? Bencana dan sebagainya. Ini kita panggil keberkatan. Sebab itu dia, keberkatan ni dia kontrak. Yang namanya barakah, lawannya musibah. Yang nama barakah, lawannya bencana. Yang nama barakah, lawannya apa kita nak panggil? Yang itulah tuan-tuan, payah no nak bercakap pula malam ni. Sebab itu penting barakah tadi. Kita ambil contoh tuan-tuan ni. Kata Nabi SAW, tengok. Nabi sebut tentang rumah dalam sebuah hadis. Apa hal tak keluar hadis-hadis ni semua ni? Nabi kata, asal tak keluar ni? Allahumma salli alaihi wasallam. Dia mari dah lambat. Kapal terbang lambat mendarat. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Tengok. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kubur. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi surat al-Baqarah la yadkhuluhun syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan dengan surah Al-Baqarah, maka syaitan takkan masuk. Nabi sebut, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Kenapa? Tuan-tuan, rumah macam kubur ni rumah gelap. Ni kubur, perumpamaan Nabi bagi. Jarang kubur orang buat letak lampu banyak-banyak, mergelik-gelik, tak ada. Rumah seperti kubur bermakna rumah itu kosong. Orang tak duduk kubur, tuan-tuan. Rumah seperti kubur bermakna rumah itu dia terpisah daripada kehidupan manusia. Itu kubur. Rumah seperti kubur, walaupun ada hadis itu, uraian ulama mengatakan bahawa jangan rumah seperti kubur kerana bacaan kubur dibacakan di rumah baca Quran, kubur tak ada baca Quran. Itu kita tak bincang, tuan-tuan. Cuma Nabi nak sebut jangan jadikan rumah itu malap. Kenapa? Sebab dalam rumah tidak diberikan, tidak diwujudkan suasana ibadah. Dalam rumah tidak ada keberkatan. Ini, tengok hadis yang lain pula. Nabi SAW sebut pula tentang malaikat tidak masuk ke rumah yang memelihara anjing, yang ada patung dan gambar, dan juga rumah yang ada orang yang janabah. Apa maknanya? Keberkatan itu tidak masuk. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, kita nak sebut, dalam Islam ni, perkara yang ditekankan sangat ialah soal keberkatan. Yang itu yang kita nak cari. Soal keberkatan tu. Sebab itu dalam banyak perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW, fokusnya ialah soal keberkatan. Ini yang kita nak sebut. Jadi sebab itu kalau dalam konteks kita hari ini mencari rezeki, bukan soal rezeki itu, tetapi soal keberkatan. Saya nak bagi tahu rezeki ni tuan-tuan, Allah dah tentu siap dah. Tu siapa pening kembali. Tu pepatah Melayu kata apa? Rezeki yang secupak tidak jadi segantang. Pasal apa? Kerana Allah dah tentu siap dah. Setiap kita ada rezeki. Sehingga Allah larang kita supaya kita membunuh anak-anak. Kata Allah Ta'ala, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan dia rezeki dan kau pun. Kadang-kadang ada orang risau. Anak ni mungkin tak ada rezeki, dia tak tahulah macam mana besok besar ni. Nampak bodoh je. Anak ni macam manalah besok nak adik-beradik dia yang lain. Tak. Allah kata engkau jangan risau. Aku dah tentukan rezeki. Sebab itu soal rezeki tuan-tuan. Rezeki ni benda yang kita dah memang Allah Ta'ala tentukan. Bila kita lahir saja,
Allah dah letak siap. Tentang nasibnya, baik buruk, tentang bala apa dipanggil kesudahannya, baik buruk, tentang ajalnya, semua dah ditentukan siap. Tapi yang kita buat hari ni sebenarnya, kita nak bagi tempat rezeki itu turun je. Yang tuan-tuan duk cari kerja pagi-pagi, kerja pagi petang, siang malam, tu nak bagi rezeki itu turun. Saya suka bagi perumpamaan begini. Macam contoh, ambilkan bekas tu. Betul, tuan-tuan, saya nak bagi contoh begini je lah. Air yang duduk dalam mineral water ni tuan-tuan, contoh ya. Kita kata ni rezeki. Ya, air dalam rezeki, air dah tak ada lah. Saya tuang, kejap lagi basah pula saya. Baik, bagaimana tuan-tuan nak terima air yang duduk dalam botol? Tuan-tuan nak nganga mulut, boleh. Tak ada masalah. Nganga lah. Kalau air setakat satu botol kecil ni, tuan-tuan nganga tahan. Tapi kalau satu kolah air, tuan-tuan nganga, kerah rahang tu. Lepas tu tak boleh tutup dah. Apa cara? Ada orang dia ambil cawan macam itu. Kan, cawan kecil gitu. Tak ada air. Okey lah. Air banyak ni tuan-tuan tak ada banyak tu, okey. Ada orang tuan-tuan, dia pakai baldi. Baldi luas. Dia tak ada. Ada orang, dia tahan pakai tangki. Lagi besar. Saya nak bagi tahu, analoginya begitu. Rezeki ni dah ada dah. Cara bagaimana kita nak tadah saja. Tak usah pening kepala. Sebab itu kata pepatah kita, orang kita sebut apa? Kalau ada rezeki, tak ke mana. Kita faham. Kenapa? Pasal rezeki Allah dah tentukan. Kadang kita meniaga, kita risau. Kadang kedai aku orang tak masuk, kedai sana orang tak masuk. Tak. Allah dah tentukan siap dah. Dia ni nak pergi kedai mana dah. Ni bukan hari ni baru nak tentu. Sejak azali lagi. Kita bekerja kadang-kadang pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Dapat tak? Tak dapat. Ada orang nakkan itu ini, himpun duit pagi, petang, siang, malam. Tak dapat. Akhirnya kena rompak. Tak dibun. Kenapa? Kita nak sebut tuan-tuan, dia punya kunci dia, rezeki Allah dah tentukan. Yang kita buat ni apa? Kita nak mengundang saja rezeki itu turun. Kita nak undang saja, sediakan. Itu yang kita usaha. Yang jual burger. Yang jadi driver taksi. Yang kerja kilang, jadi cikgu. Yang kerja kerajaan. Dan sebagainya. Yang berniaga. Ini semua apa? Dipanggil untuk nak jadikan landasan tempat rezeki itu turun. Sebab itu tuan-tuan fikir. Yang kita nak fikir apa? Keberkatan. Yang itu tuan-tuan punya usaha. Yang berniaga, sedekah. Yang bekerja, duit dapat ujung bulan, sedekah. Itu konsep dia. Itu yang nak mengundang keberkatan. Tuan-tuan ni faham ke tak faham ni? Menong je pasal apa? Saya nak bagi tahu, rezeki Allah dah tentukan. Faham? Rezeki Allah Ta'ala tentukan. Tadi mula-mula saya bagi tahu, saya kata Islam tidak menolak kehidupan material. Yang Islam tolak pemikiran yang sifatnya materialis pada semua perkara. Dua, saya bagi tahu tadi, Islam tidak pernah menolak dunia. Yang Islam tolak bila orang jatuh cinta kepada dunia. Dua, ceramah macam ni lagi senang tak? Tiga, kalau tuan-tuan tak faham gak, teruk maksimum nampaknya. Tiga, yang Islam tekankan dalam kehidupan ialah soal keberkatan. Tadi saya bawa contoh hadis-hadis Nabi dalam Quran sebut tentang keberkatan. Yang itu yang ditekan dalam Islam. Empat, saya kata tadi dengan tuan-tuan, rezeki ini Allah dah tentukan. Tu saya pening-pening kepala. Don't worry. Tanya kita punya Kak Farida, saya main balon ni, mana satu Kak Farida ni pun saya tak tahu. Yang itu kot. Yang sengih itulah. Masalahnya semua pula sengih. Tuan-tuan janganlah sengih, biar Kak Farida je yang sengih. Cuba tanya Kak Farida masa dia beranak dulu. Bukan dia yang beranak. Masa dia diberanakkan dulu. Ada keluar tak sekali list? Besok kau buka tudung Farida ni menggegarkan Malaysia. Ada? Cuba tanya. Tuan-tuan yang kerja jadi pengarah, Kak Ponggong ada tulis tak pengarah? Cuba tengok balik nanti. Ada tak tuan-tuan yang bekerja hari ni yang berjaya? Cuba tengok. Dekat Ponggong ada tulis tak? Kak Ponggong ke, Kak Peha ke? Ada tulis? Tak ada. Sebab itu kita kata apa? Kita hidup ni berjalan terus tuan-tuan. Kemudian Allah dah tentukan apa untuk kita. Sebab itu yang kita buat ni, yang kita buat, yang itu namanya mengundang keberkatan. Faham bang?
Yang tuan-tuan kerja, masuk kerja pukul 7, balik pukul 5. Tuan-tuan tak duduk pun dalam store. Itu dipanggil mengundang keberkatan, bang. Tu. Yang tuan-tuan bekerja, tuan-tuan cari yang halal. Bang, yang itu dipanggil mengundang keberkatan. Yang tuan-tuan bekerja walaupun payah dengan catnya, dengan minyaknya. Tuan-tuan berhenti, Zuhur semayang, Asar semayang, Maghrib semayang, Isyak semayang. Bang, yang itu tu saya kata mengundang keberkatan. Bukan rezeki. Sorry. You are not the person. Saya minta maaf, saya kalau marah mencakap orang putih. Hello. Lagi apa saya nak cakap tadi? Nanti sambung lah. Saya main balon nak cakap orang putih. Cakap dengan belah Khairi pula. Dia mengaji kat Amerika, silap. Tuan-tuan, kita bukan orang yang menentukan rezeki. No. Tapi tuan-tuan yang menentukan sama ada tuan-tuan dapat barakah atau tidak, kak. Kita kerja di tempat yang halal. Pasal apa, kak? Oh, saya cari rezeki. No. Rezeki turun sendiri, kak. Saya mencari keberkatan. Kenapa kak berhenti sekarang? Kenapa kak jual gurun pisang sekarang? Dulu kerja kan bagus. Dah kerja GRO. Ustaz, saya nak barakah. Tu tuan-tuan. Ni yang sibuk-sibuk pergi buat, keluarkan duit. Berapa ribu habis duk buat ceramah ni pasal apa? Saya nak bagi tahu, kak, don't worry lah. Tak beli dia orang ni tudung. Janganlah risau. Mana bawa duit ni? Ada bawa duit nak beli tudung, bang? Tak ada. Tapi insya-Allah keberkatan daripada dia orang ada, kak. Rezeki Allah bagi pada tempat yang lain. Percaya tak? Malam ni tak beli tudung. Tuan-tuan percaya tak? Tuan-tuan tak beli tudung malam ni? Tak usah temberang lah, kak. Kedai dah tutup. Ada pula yang geling. Tak, kita akan beli juga. Bohong. Malam ni kedai dah tutup, nak beli apa? Tuan-tuan, sebab itu yang kita buat ni sebenarnya bukan kita nakkan rezeki. Tak, rezeki Allah dah tentu dah. Don't worry. Allah kata rezeki kau malam ni setakat pukul 8 untuk dapat duit. Lepas pukul 8 kau berniaga lah tertongging-tongging pun orang tak akan datang. Tengok je lah, tengok. Ni apa nama ni? Ni, oh ni kain ni. Ni kain apa? Ni kain ni. Ni apa benda? Ni. Terima kasih, keluar. Tak guna betul, letih aku cakap dengan dia je. Tak. Allah dah tentukan rezeki kau sampai pukul 7 je. Tapi tuan-tuan, yang kita buat semua ni, ini mengundang keberkatan. Tu, yang orang bagi, bekerja, berniaga, bagi anak yatim. Dia nak buat apa? Anak yatim tu bagi duit balik. Oh bang, anak yatim tu bagi duit balik. Tak, jangan risaulah, tak bagi dia. Dia minta lagi mau besok. Tapi pasal apa? Yang kita nak bila kita bagi, kita undang keberkatan. Saya ambil mudahlah tuan-tuan, dah nak habis dah. Panjang-panjang. Ni ceramah jenis dengan dia orang ni memang tak pakai time. Kau cakaplah sampai kau sudah. Ya? Tuan-tuan, saya nak sebut gini je lah, bahasa orang kampung je. Tuan-tuan rajin tengok kan orang kampung buat kenduri. Kenduri apa ni, Kak Long? Doa selamat. Kenduri apa ni? Syukuran. Pasal apa? Bagi orang makan. Bagi. Kenapa? Alah, nak buka kedai. Tuan-tuan, yang pergi makan tu datang tak kedai dia? Tak datang. Dan dia pun tak harap orang tu datang. Dia tahu yang dipanggil tu orang keliling rumah. Keliling rumah tu dia pun tahu yang ni hutang mengali ni tak bayar, ni hutang tu tak bayar lagi, yang ni pun duit tak ada, sewa rumah pun tak bayar. Dia tahu. Sebab dia bukan nakkan daripada dia. Tapi dia undang itu yang dipanggil keberkatan. Itu yang orang duk buat. Itu yang orang duk buat, buka kedai. Kan? Buka kedai, panggil orang makan. Bukan orang makan tu beli, bang. Don't worry. Dia tak beli, nak beli bendanya dia makan. Dia datang daripada Tuan Lostar. Takkan pergi kedai sini pula nak beli barang. Contoh, buka kedai runcit je, dia tak beli. Tapi yang dipanggil tu dipanggil keberkatan. Itulah orang duk buat, tuan-tuan. Yang kita dah buat pun dalam kehidupan. Sebenarnya yang kita undang, yang kita jemput adalah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada rezeki yang Allah dah tentukan untuk kita. Wallahu alam untuk round yang pertama. Alhamdulillah, panjang pula harian tu. Tuan-tuan, alhamdulillah pada malam ini ramai anak muda yang hadir, yang mai malam ni. Macam kami ceramah baru ni, saya dengan Ustaz dengan Dr. Mia di Putrajaya. Ramai anak muda. Mereka komplain pula yang orang tua-tua ni. Apalah Ustaz ceramah, ramai anak muda mai pakai seluar jean. Lepas tu rambut panjang.
mai dengar ceramah ustaz. Saya kata alhamdulillah anak muda pakai seluar jeans rambut panjang. Ni hak tua-tua rambut pun tak ada, tak main-main dengar ceramah. Lagi teruk tuan-tuan. Sampai rambut berluruh habis. Alhamdulillah malam ni kita membicarakan tentang rezeki. Rezeki itu ada kunci dia. Kunci rezeki ni tuan-tuan, macam Ustaz Haryanto kata, nak keberkatan. Keberkatan ni bukan banyak, dia cukup. Cukup gaji 400, orang naik kereta, kita naik kereta. Orang ada rumah, kita ada rumah. Orang ada bini, kita ada bini. Orang ada anak, kita ada anak. Semua kita mencukupi. Itu satu keberkatan bagi kita. Tetapi kita nak huraikan keberkatan ni tuan-tuan. Kita nak huraikan keberkatan ni lebih panjang lagi. Dengan Dr. Mia ni. Dr. Mia tu Dr. Izhar Arif. Dia tuan-tuan akan membicarakan lebih detail apakah keberkatan yang boleh dihurai untuk kita nampak lebih jelas. Jadi saya tak mau panjang-panjang. Doktor, sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Boleh pakai wayar. Halo. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bunyi orang Penang. Orang Penang. Orang Kedah. Aku selalu bertukar. Sahabat saya Ustaz Haryanto, yang alhamdulillah kawan-kawan lama. Begitu juga Ustaz Abdullah Khairi, baru je jumpa baru ni. 3 hari turut-turut forum dekat mula-mula dekat Melaka. Dekat Melaka alhamdulillah kami forum, saya Ustaz Haryanto, Ustaz Haslin Baharin, Ustaz Abdullah Khairi. Dia ni asal tak boleh masuk tuan-tuan Melaka. Muka cok moho tak boleh masuk. Sebab yalah maklum mulut dia nak tumbuk orang kata. Di forum dengan saya nak tumbuk kan. Nasib baik saya ni pun ada juga ilmu. Tapi dia boleh masuk. Alhamdulillah dapat 8,000 orang datang. Sampai kutipan melebihi untuk masjid lebih daripada RM15,000. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu usaha yang baik daripada orang Melaka. Kemudian di Kuala Lumpur, di Putrajaya, di Kajang pun lebih kurang sama. Alhamdulillah hari ni dekat mana ni nampak? Sungai Petani pula. Alhamdulillah. Sebab banyak sangat nama dalam kepala, saya lupa. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang keberkatan, sebenarnya keberkatan ni apa yang Ustaz Haryanto sebut itu betul. Daripada ayat Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i. Bila orang itu beriman, takut kepada Allah, aku buka pintu rezeki kepada kamu. Pintu rezeki ni pula kita tak boleh biar gitu. Allah suruh berusaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu ada usaha, kamu kena berazam dan bertawakal pada Allah Taala, dan perkara itu sangat penting untuk kita dapat. Kalau betul kita nak dapat rezeki, betul nak dapat keberkatan, tak dapat tidak kita kena ikut apa yang Nabi SAW ajar. Tak boleh kita belakang daripada Islam, tak boleh belakang daripada syariat, mesti ikut syariat. Dan antara perkara yang saya nak kongsi, apakah penarik? Orang kata apa, ilmu penarik. Kalau apa yang jual dia ada ilmu pengasih, bukan? Kalau kedai dia panggil apa? Ilmu pelaris. Saya pergi Kelantan, balik rumah mertua di Kelantan. Orang perempuan saya orang Kelantan. Dulu minat nak kahwin dengan orang Kedah, tapi orang Kedah tak nak saya. Betul? Hang gelak pula.
Orang Kedah tak nak. Jadi lah kali kahwin orang Kelantan. Itu dia yang nak pun. Bila kahwin orang Kelantan, alhamdulillah lah dapat balik Kelantan, dapat semayang dekat Masjid Tok Guru, dapat semayang dekat Masjid Negeri apa ni dekat Kelantan, dapatlah tengok Sultan datang semayang berjemaah, duduk saf keempat kelima. Sultan tuan-tuan. Sultan datang semayang saf keempat. Saya ni dapat tahu saf keempat ni sebab apa? Baru-baru ni forum perdana dekat Kelantan. Baru-baru pun dekat 4-5 tahun dululah. Forum perdana dekat Kelantan. Habis forum macam ni ramai orang ni. Dekat forum perdana kita turun bawah. Habis forum orang turun bawah. Datang seorang lelaki. Dia datang, Ustaz, nak tanya hukum boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tanya. Allah Ustaz, nak tanya lama dah tak tahulah. Sah ke tak solat saya ni? Saya kata Allah, dah lama baru tanya. Kan mai ustaz-ustaz dekat Kelantan. Tak boleh, nak tanya Ustaz TV juga. Dia jenis tak masuk TV juga orang tua ni. Ni okey ke? Boleh pakai tak? Boleh pakai lah. Pakai mic ni bagus lagi kot. Tak boleh. Halo. Jadi dia tanyalah. Tenggelam nak suara. Dia tanya. Halo. Dia tanya apa? Mic tak boleh. Minta maaf tuan-tuan, kami mic sangat penting. Sebab suara kami ni sangat banyak gunaannya. Pagi esok nak guna, tengah hari nak guna, malam nak guna. Kalau dia telan suara habis saya kami. Ni pun sakit tu ni. Satu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Boleh? 1, 2, 3. Cantik. Back to cerita tadi. Hang cakap hanya seorang cakap bahasa Inggeris. Aku pun cakap. Hang cakap lama sangat. Macam dia seorang ceramah. Baik tuan-tuan. Ni dah mula perangai Pak Lah ni. Tuan-tuan. Jadi dia datang tanya, Ustaz, saya nak tanya hari tu saya semaya. Faham tak bahasa Kelantan ni? Faham. Kalau Ustaz Zahar Idrus punya bahasa boleh faham, takkan bahasa Kelantan tak boleh faham. Saya cakap bahasa Penang. Saya cakap Kedah. Okey. Dia kata apa? Ustaz, nak tanya Ustaz, hari tu saya semaya dekat Masjid Negeri. Dia cakap tu dia macam tu lebih kurang. Semaya di Masjid Negeri. Lepas tu, saya maya bersembuh air liur ni tuan. Sebab gigi depan 2 tak ada. Jadi dia, lepas tu mana? Saya duduk tahiyat akhir. Semaya masbuk. Saf ya kepak. Tengah-tengah semaya, asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam hak kanan, hak rukun. Manakala orang yang kiri ni bagi salam sunat, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia ni tengok orang kanan ni tengok orang kiri. Saling tengok-menengok. Dia kata saya tengok dia Ustaz, dia tengok saya. Jadi saya tak bagi salam nombor 2. Saya ambil tangan, siung lalu tangan. Saya kata Ustaz, sah tak semaya saya? Sekarang baru tanya. Saya kata mucium tangan siapa? Ustaz Sultan Muhammad Kelima. Ayat dia tu. Sultan Muhammad Kelima. Saya terkejut. Sultan Muhammad Kelima. Bukan ni Ustaz nak salam dengan Sultan. Tangan ni kalau boleh ni pering dia kata. Pering ni dia frame. Cabut tangan letak. Bersalam dengan Sultan Muhammad Kelima tahun sekian, bulan sekian. Nak cerita jumpa Sultan ni payah tuan. Di Kelantan dalam masjid jumpa. Tu. Jadi saya balik Kelantan. Pergi ke wakaf Cik Yi. Beli ayam. Nak balik masak kat rumah lah. Iyalah menantu yang baik ni dia balik beli bawa makanan. Menantu yang jahanam balik makan saja. Jadi saya balik ni pergi beli lauk lah dengan isteri kita ni. Sampai ada makcik seorang. Makcik ni dia pakai gelang. Orang Kelantan jangan puan-puan terkejut. Kalau kahwin dengan orang Kelantan jangan terkejut. Orang Kelantan ni dia suka, dia macam orang Penang jugalah, orang mami Penang. Kreng gitu. Orang Kelantan lebih kurang sama. Dia pakai gelang 3 inci. Ustaz belilah ayah saya ni. Kita pun tengok Allah tebalnya apa gelang. Lah Ustaz, pakai gelang ni penarik dia kata. Baca ayat 3 kudah ni. Baca ayat, pergi jumpa Tok Bomo. Dia kata pakai ni lah, ramai orang datang beli. Sebenarnya tak payah pun pakai benda macam tu tuan-tuan. Sebenarnya tak payah. Sebenarnya Islam dah letakkan apakah perkara yang boleh menarik kepada pintu rezeki. Pertama tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Dia telan suara.
Kuat sikit boleh? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, apa dia? Banyakkan berdoa. Saya ingat guru saya, Tok Guru Datuk Harudin. Dia ajar apa? Dia kata bila kita keluar daripada rumah, banyakkan berdoa di awal. Apa benda yang kita nak doa? Baca ayat 1000 dinar. Paling mudah. Berdiri depan pintu, dia bukan Nabi ajar nah. Bukan Nabi ajar. Jangan kata ustaz kata Nabi ajar. Tak. Kita duduk depan pintu, berdoa depan Allah Ta'ala sebelum mencari rezeki. Ini pertama. Penarik rezeki pertama. Pertama apa yang kita kena baca? Kata Tok Guru, baca surah Al-Fatihah. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Berdiri depan pintu pun tak apa, duduk atas kursi pun tak apa. Doa, yang penting doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis surah Fatihah, selawat kepada Nabi 7 kali. Habis selawat pada Nabi 7 kali, baca ayat ayat 1000 dinar. Yattaqillaha yaj'al makhraja. Awak lah jadi macam ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang takut kepada Allah, tengok, yang penting maknanya tu. Sesiapa yang takut kepada Allah, akan kubuka pintu rezeki kepada dia. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Takut pada Allah, aku buka pintu rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki daripada mana pun kamu tak tahu. Itu yang pertama. Banyakkan berdoa. Berdoa sangat penting. Sebab kalau tak berdoa, Allah nak bagi macam mana? Sebab Allah dah sebut dalam Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Apabila wahai Muhammad mereka bertanya tentang aku, dekatkan, tanya di mana aku. Kata kalau mereka tanya di mana aku, iaitu Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad, aku sangat dekat dengan mereka bila kamu berdoa kepadanya. Berdoa, banyak berdoa, yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, selain daripada doa, ikut kepada ayat tadi. Apa dia? Banyakkan amal soleh. Antara amal soleh yang perlu kita buat, solat duha jangan. Allah. Solat duha jangan tinggalkan. Apa maksud solat duha, tuan-tuan? Mudah je. Baik balik. Solat duha ni, tuan-tuan, dia bukan payah, 2 rakaat je. Semayang 2 rakaat. Bermula daripada pukul 8 sampai pukul 11, itu waktu yang terbaik. Mana semayanglah 2 rakaat. Yang muda mahu, yang tua mahu. Kalau boleh, yang kerja ni amalkan. Ketua sebagai contoh, tudung Farida dekat Sungai Petani ni kan. Kaki tangan bagi tahu siap-siap. Okey, kalau boleh pagi ni kita mulakan tugas kita pagi ini dengan doa. Masuk doa. Tak semesti Farida ni depan ni. Apa nama ni? Faizah Tekstil, pemborong dan runcit. Kata depan ni. Semua pakat berkumpul doa. Allahumma barik lana fima. Tu doa makan. Boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tak ada masalah. Bukan makan saja. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkati dengan apa yang kami dapat rezeki. Doa lah. Kalau elok lagi ketua je, tuan kedai sendiri, doa. Ustaz, Allah, kalau perempuan pun tak ada masalah. Yang penting jangan sampai naik nafsu. Kalau tuan tu baca Allahumma, dia tarik macam tu. Tak boleh lah. Itu nafsu naik. Kalau setakat baca Allahumma rzuqna rizqan hasanan fid dunya wal akhirah. Amin. Tak ada masalah. Kenapa hang tengok aku? Hang jangan gaduh dengan aku lah. Cukup hang gaduh dengan Datuk Kazim. Dengan aku jangan gaduh. Tapi tak ada masalah. Yang penting baca biar ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu yang diamalkan oleh para ulama, tuan-tuan dan puan. Jangan kedeku. Kita ni kalau kita buat amal soleh, semayang duha kita jaga, insya-Allah Allah buka pintu rezeki. Ini guru saya pesan. Ya Bunai, ingat Syekh Quraim, masa saya belajar kat Syria, tuan-tuan, saya ni belajar darjah 3 je. Lepas tu ngapal Quran sampai darjah 6. Lepas tu pergi Syria daripada umur 12, 13 tahun sampai 24 tahun. Bayangkan duduk kat Syria, tuan-tuan. Saya tak, orang panggil sijil, tak diiktiraf. Syria, mana iktiraf? Bukan Jordan, bukan Mesir, Syria.
Kita duk belajar tuan-tuan. Allahu Akbar. Duk risaulah mak dia kata, "Hey, kau balik ni boleh kerja ke?" Bapak saudara profesor tuan-tuan. Profesor matematik. Yang seorang lagi tu orang kata apa? Yang duk buat GST ni, kepala dia lah tu. Dia pakar ekonomi negara, ekonomi antarabangsa. GST, dia ajak saya GST setengah hari. Tak faham saya. Dia kata biasa, GST itu bagus. Saya kata bagus. Macam mana? Dia cerita setengah hari. Tak faham sampai ke habis. Balik tak faham apa benda dia cakap sebenarnya. Payah sebenarnya GST ni. Faham tak? Geng songkok tinggi pula dah. Tapi tuan-tuan, tapi nak habaq main ni. Depa risau ni, kita anak saudara balik boleh kerja ke tak? Tuan-tuan, saya ingat, saya sedih pada umur saya 19 tahun. Saya sedih duduk sedih, duduk cakap ke Syekh. Syekh mari kata, Syekh Quraiya merajah. Saya kata, Syekh, saya sedih lah ni. Saya kata tak tahulah saya balik ni boleh kerja. Saya tak tahu sebab CJ tak iktiraf. Ya bunai. Saya ingat dia angkat suara. Dia ni memang garang orang dia. Ya bunai, wahai anakku, hang ingat sini. Ar-rizqu minallah. Rezeki itu Allah punya. Rezeki Allah punya. Han jangan risau. Ittaqillah haitsu ma kunt. Takut Allah di mana-mana kamu berada. Jangan lupa, pertama berdoa macam saya sebutkan tadi. Yang kedua, jangan lupa solat duha sebab ia salah satu daripada amalan-amalan para anbiya. Buat sembahyang duha, amalkan bermula daripada umur 19 tuan-tuan dan puan. Saya amalkan alhamdulillah sampai hari ini. Memang ada tertinggal sekali-sekala, tapi kita jadi takut tuan-tuan. Kalau tengah meeting, ni boh-boh ada kita tengah meeting, tak sembahyang, kita rasa gelisah macam berdebur gitu. Kata-kata kita angkat tangan. Nak gimana? Nak kencing Ustaz. Cakap nak kencing lah. Kalau cakap nak sembahyang nampak riak sangat. Mana? Bilik air Ustaz. Kita keluar bilik air, kita ada wuduk dah. Ambil sejadah, sembahyang. Bilik tepi tu, sembahyang tu. Sembahyang 2 rakaat, bukan sampai setengah jam. Baca Al-Fatihah, Qul huwallah. Lepas tu yang kedua, Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas. Selesai masalah, seminit siap. Seminit okeylah tuan-tuan. Jangan panjang-panjang waktu pejabat ni. Kita pun masuk, cukup. Alhamdulillah Allah murahkan rezeki. Tak sangka dengan belajar sampai darjah 3 sekarang dah ada PhD. Bukan sebab kita pandai, tapi mungkin berkat orang guru-guru. Itu yang kedua. Buat amal soleh banyak-banyak. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, ini disebut oleh kebanyakan ulama. Apa dia? Banyakkan bersedekah. Sedekah ni Allahu Akbar. Cukup besar dia punya fadilat dia tuan-tuan. Ni saya nak cerita benda yang betul ini tuan-tuan. Benda betul. Saya pun kadang-kadang terfikir benda yang mana benda yang tak, kadang-kadang benda ni masuk akal ke tidak. Wallahu alam. Benda ujian Allah Taala kepada kita. Tuan-tuan, suatu hari tuan-tuan, dekat UKM. Saya pensyarah UKM. Jadi tengah hari pukul 12:30 saya turun makan. Pergi turun makan dekat kantin. Kantin ni waktu 12 ramai pelajar-pelajar makan. Jadi bila makan, saya pun pergi tengok makanan, tengok tu, ambil makanan. Bila ambil makanan, kita pun duduk. Duduk sambil tengok tu ada pelajar-pelajar saya lebih kurang satu meja, ada 4 orang. Ada 4 orang pelajar ni budak-budak tuan-tuan. Belajar universiti, dapat PTPTN tak cukup. Nak duit mak bapak lagi, nak duit orang lagi. Saya tengok makan seorang-seorang ni, tinggi membukit. Nasi tinggi membukit. Lauk apa? Telur. Ada seorang tu, ayam goreng, enough. Itu je. Sayur tak ada, yang lain semua tak ada. Telur atau ayam. Antara dua. Nasi banyak. Kuah. Lepas tu air tu adalah, dia minum air TO lah, benda kan. Saya pun cakap gini, boleh Ustaz duduk sekali? Oh boleh Ustaz, main duduk sekali, Duduk sekali. Kita pun duduk lah. Bila duduk sekali tuan-tuan, pastinya guru akan bayar lah anak murid makan. Betul tak? Anak murid makan, kita mesti bayar. Takkanlah anak murid bayar kita, tobat. Susah nak dapat macam tu. Kita guru fikir anak murid. Kita pun cakap gini lah, oh tak apa, Ustaz bayar semua. Bila sebut Ustaz bayar tuan-tuan, budak-budak saya tak tahu yang kata depa ni ada janji. 4 orang ni okey. Allah terima kasih Ustaz, sungguh. Sungguh Allah mojo, Allah murah rezeki kita. Kita pun Allah, okey alhamdulillah 4 orang. Moga telur, ayam. Berapa dalam RM10, RM15, okeylah. Rupanya dia orang dah janji ada lagi budak-budak 2, 3, 4 orang datang nak makan sekali. Datang, Ustaz main belanja ni, Ustaz belanja. Tuan-tuan, kita tengok,
Bajet 4 orang. Tengok ada lagi 5 orang datang. Ya ke ustaz nak belanja? Ya. Oh, dia orang pergi ambil tuan-tuan. Bukan ayam telur lagi. Ayam sikit, telur sikit. Habis penuh. Orang kena pinggan. Saya kata, sudah dah lah. Saya kata, berat ni budak-budak ni kata. Kata, ada lagi ke? Tak ustaz, cukup kita 9 orang semua kali. Tak ada, 9 orang. Berpeluh tuan-tuan nak bayar ni. Duk mikir, kata berapa lah. Lepas tu, minta teh ais 1. Teh ais tadi teh o lah. Dah, teh ais 1. Milo tarik 1. Milo tarik. Budak ni tak guna betul. Tapi tak apa tuan-tuan. Sebab nak murid, tak ada masalah. Kita berbayar. Bila bayar tuan-tuan, berapa tanya-tanya? Alah, tak banyak. Lebih kurang RM62. Mereka makan, puas hati lah. Lepas tu siap ambil dessert lagi. Ustaz boleh ambil buah ke? Ambil, tak ada masalah. Ustaz belanja. RM62 tuan-tuan dan puan. RM62. Masuk bilik tersadai. RM62. Tapi tuan-tuan, Allah tu maha kaya. Esok, saya ada tetamu. Ada tetamu daripada mana? Daripada Kelantan. 3 orang. Mereka ni siap bagi tahu. Pensyarah Kelantan. Dia datang, Ustaz, Syekh, aku nak makan nasi Arab. Nak sebut makan nasi Arab, semalam habis RM62 dah. Ni nak makan nasi Arab, berpeluh dahi aku tuan-tuan. Makan nasi Arab, seorang RM25 satu pinggan. Tak kira air lagi. Makna jatuh seorang RM35 seorang sekepala. Tak apalah, saya kata jom kita pergi makan kat Kajang. Pergi makan tuan-tuan. Yang ni minta kambing, yang tu minta kabsah, yang tu minta air tu. Cukup 3 orang. 4 orang yang masuk dengan saya. Masuk-masuk kita nak pergi bayar tuan-tuan. Datang bil. Datang bil tu saya tengok agak-agak. Dia tulis berapa semua lebih kurang kan. Saya rasa-rasa buruk-buruk pun dalam RM180 lebih. Buruk-buruk. Kita pun pergi, nak pergi bayar. Masa nak pergi bayar tuan-tuan. Nak bayar. Tengok-tengok tuan-tuan. Orang Arab tu kata, Wallah dafa'. Wallah dafa'. Orang Arab. Saya kata, siapa bayar? Dah ada orang bayar, dia kata. Siapa bayar? Tak tahu. Siapa bayar? Tak tahu. Saya kata, takkan tak tahu. Siapa bayar? Wallah la arif, wallah tadfa'i. Dia marah kali kedua tuan-tuan. Orang Arab, aku tak tahu siapa bayar. Dia dah bayar kan? Nak bayar sekali lagi lah. Jadi nak cerita bagi tuan-tuan. Allah Ta'ala ganti balik. Bagi cash. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itulah nikmat bila kita ini berkongsi nikmat. Tak payahlah kita kedekut sangat. Kadang-kadang kita kedekut. Bila kita kedekut, Allah tarik balik rezeki daripada kita. Kita tengok, Alhamdulillah Farida tuan-tuan. Farida ni, saya kawan dengan Fizu Omar. Saya rasa Ustaz Haryanto pun biasa dengan Fizu Omar. Kami jumpa selalu kat TV3. Bila jumpa kat TV3, saya selalu pesan kat dia. Dia kata, baguslah, teruskan bisnes dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita banyakkan benda. Alhamdulillah Ustaz, kita cuba buat, kita buat yang terbaik. Budak dia Fizu ni budak baik. Dia ni suka minta doa. Jumpa, Ustaz doa kat saya Ustaz. Padahal dia kaya dah tu. Datang yang kereta besar, Ustaz doa kat saya. Doa lagi. Maknanya dia jenis orang bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Bila bersyukur, Allah tambah lagi. Tengok satu. Yang kedua, dia ni sangat dikenali dalam kalangan puak-puak ni, dia suka belanja orang. Ni Fizu ni perangai dia suka belanja orang. Suka derma. Kalau Farida ni saya dah tahu juga. Memang ramai dengar cerita antara orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi, Allah akan bagi rezeki. Tengok. Allah bagi rezeki sampai kadang-kadang tak masuk akal tuan-tuan. Di Bangi tu, Farida Bangi tidur dekat atas lantai. Atas longkang. Setakat duduk atas longkang, okey. Tidur atas longkang anak beranak. Saya pun confused. Saya pergi ke Alamanda, ada Farida Alamanda kan. Saya hari tu nak pergi hantar barang apa benda tu, ada nak pergi bubuh bateri jam habis. Nak pergi tengok orang tidur bawah jejantas tu. Bawah eskalator. Saya kata apa teruk sangat ni. Saya kata tunggu apa ni? Kenapa jadi macam ni? Kata tunggu Farida buka. Buka lagi sejam tuan-tuan. Lagi sejam. Orang penuh tidur kat tepi. Saya pun ambil gambar. Hantar WhatsApp ke Fizu. Fizu, apa dah jadi? Alhamdulillah. Dia jawab tu je. Maknanya tuan-tuan, Allah buka pintu rezeki apabila kita banyak berinfak. Jadi tuan-tuan, peganglah dengan apa yang Islam suruh. InsyaAllah Allah akan buka pintu rezeki. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Wallahu a'lam.